Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hi guys, so bersama saya Dr. Khairi. Video kali ini saya akan menerangkan tentang centroid. Okay, yang mana dia adalah contoh yang lain. So korang boleh tengok contoh-contoh yang sebelum ni yang saya dah pernah buat. Okay, untuk contoh kali ini, contoh soalan dia adalah locate the centroid of the plate area shown in figure. So bermaksud cari centroid untuk kawasan yang berlorek. Okay, first thing yang kita kena tahu adalah x axis dan y axis. So dia berada di mana lah. Kalau kita tengok dekat sini, so sini adalah titik origin. Okay, so bermaksud semua daya atau semua jarak kita perlu ambil dari titik origin. Okey, bermaksud kita kena tahu di mana x axis dan y axis. Samalah dengan yang sebelum-sebelum ni. Okey, konsep yang sama. Cuma konsep yang sebelum ni mungkin dia berada di belah kiri. Okey, kiri sekali untuk axis. Jadi dia agak berbeza lah untuk kita cari jarak untuk x dan y. Okey, selepas ni kita akan cuba tengok macam apa yang kelainan untuk x dan y. Okey, yang pertama sekali bila untuk cari centroid, okey, korang kena pecahkan kepada beberapa part. Okey, part yang saya boleh pecahkan adalah yang pertama, 1. Kemudian disebabkan ada kawasan yang tidak berlorek, so saya jadikan kawasan sini keseluruhan ni adalah nombor 2 dan yang kecil ni adalah yang ketiga. Okay, so maksud 3 tu akan ditolak lah nanti part dia. Okay, so kita pecahkan kepada 3. Okay, selepas tu kita memudahkan untuk membuat table. Okay, so kita pecahkan kepada 4. Kemudian area. So kat dalam figure ni menunjukkan dia dalam meter. Jadi kita buat meter kuasa 2. Kemudian jarak x dalam meter. Kemudian jarak y dalam meter juga. Okay. Kemudian ax, yang ini adalah meter kuasa 3. Dan seterusnya adalah AY, yang ini adalah dalam meter kuasa 3 juga. Okey, seterusnya kita pecahkan kepada beberapa part. Part 1, part 2 dan part 3. Okey, kita tengok part yang pertama dahulu. Untuk keluasan triangle, okey, untuk part 1 adalah triangle. So 1/2 darabkan dengan base dan darabkan dengan height. So 1/2 darab 3 dan darab 3 lah. So dekat sini kita akan dapat 4.5. Okay. Kemudian untuk x bar ataupun jarak x, okay, dia adalah 1/3 dari sini dan 1/3 dari sini. So bermaksud yang kat sini adalah 2/3, yang kat sini adalah 1/3. So ini untuk x, 1/3 darab dengan 3. So korang akan dapat 1 meter. Sama untuk y bar. Okay, kalau di kat sini kita akan dapat 2/3. So yang kat sini adalah 1/3. Okay, korang kena ingat formula untuk triangle adalah 1/3 dan 2/3. So dekat mana 1/3 dan dekat mana 2/3 tu korang kena faham sendirilah. Okay, untuk y pun sama juga. 1/3 darabkan dengan tinggi dia adalah 3. So korang akan dapat 1 meter juga. Okay, so untuk AX adalah 4.5 darabkan dengan 1. So korang akan dapat 4.5. Dan AY pun korang akan dapat 4/5. Okay, dekat sini X
jarak X dan Y adalah positif disebabkan kalau korang tengok kat sini, saya buat titik untuk center of gravity untuk triangle. So dia adalah arah, okey, kalau kita tengok dekat sini, arah positif. Okey, so menaik mengikut arah Y dan ke kanan mengikut arah X. Jadi untuk nilai yang dekat sini dan dekat sini adalah positif. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua ni mungkin akan ada nilai negatif. Okey, untuk keluasan terlebih dahulu, saya ambil segi 4 yang besar. Jadi 3 meter kali 3 meter, so kita akan dapat 9 meter. Okey. Kemudian untuk X, kalau dekat sini saya akan buat dia berada di tengah-tengah. So bermaksud sini adalah 1/2 dan dekat sini adalah 1/2. Okey, ini untuk Y, dan untuk X pun samalah. Okey, 1/2 dan 1/2. Okey. Untuk X, arah, kalau kita tengok dari titik axis ke sini, so dia adalah berlawanan dengan arah X. Jadinya nilai dia adalah negatif. Okey, 1/2 darabkan dengan 3, so korang akan dapat negatif 1.5. Okey, untuk Y adalah positif disebabkan arah dia mengikut arah Y. Dia tak ke bawah tapi dia menaik ke atas. Okey, dari titik axis, so dia menaik ke atas. Alright. So nilai dia adalah positif. Okey, 1.5. So kita buatlah. Untuk AX adalah 9 darab dengan negatif 1.5, korang akan dapat negatif 13.5. Dan untuk AY adalah positif, so 13.5. Okey, untuk nombor 3, nombor 3 pun mungkin situasi dia sama dengan nombor 2. Cuma kat sini kita perlu tolakkan lah. Okey, yang mana perlu ditolakkan adalah kebiasaan kita akan letak dia pada bahagian area. Okey, kalau kat sini adalah 2 kali dengan 1, so bermaksud 2 meter square. Jadinya kat sini adalah negatif 2 lah. Okey, yang mana kita akan tolak part ni. Alright. Untuk X, kalau kita tengok dekat sini, so saya buat dekat tengah-tengah. So jarak sini adalah 1/2 dan 1/2. Okey. Untuk X, 2 meter tambahkan dengan separuh 1 meter. Jadi 2.5 meter kan? So 2.5 meter, kalau kita tengok dia adalah berlawanan arah untuk X axis. Jadi dekat sini adalah negatif 2.5. Okey. Manakala untuk Y, separuh daripada 2. Okey. So 1/2, sini 1/2. Okey. So 1 meter tambahkan dengan 1 meter, so bermaksud 2 meter. So 2 meter ni adalah positif disebabkan arah dia adalah dari bawah naik ke atas, so dia mengikut arah Y. Jadi 2 meter lah. So kita buat AX dan AY. Kat sini kita akan dapat positif 5 dan dekat sini adalah negatif 4. Okey. Seterusnya kita akan buat sum, dan sum untuk A juga. Okey. So untuk area adalah 4.5 tambah 9 tolak 2, so kita akan dapat 11.5. Okey, untuk AX kita akan dapat 4.5 tolak 13.5 tambah 5. So kita akan dapat negatif 4. Okey, untuk AY adalah 4.5 tambah dengan 13.5 tolak 4. So kita akan dapat 14. Okey. Seterusnya kita akan buat centroid untuk X. Okey, sama dengan sum AX over
A. Okay, so kat sini kita akan dapat negatif 4 meter kuasa 3 bahagikan dengan 11.5 meter kuasa 2. So meter kuasa 3 bahagi dengan meter kuasa 2, kita akan dapat meter lah. So dekat sini kita akan dapat negatif 0.348 meter. Ini untuk titik sentroid X. Manakala untuk Y adalah sum AY over sum A sama dengan 14 bahagi dengan 11.5. Okay, so meter kuasa 3 bagi dengan meter kuasa 2, korang akan dapat meter. So jawapannya adalah 1.22 meter. Okay, so kita dah dapat titik sentroid X dan Y. Kemudian kita perlu letakkan titik sentroid tu di mana. Okay, kalau contoh dekat sini, so saya cuba copy. Okay, kalau kita tengok dekat sini, X dia adalah negatif 0.34. So mungkin berada negatif 0.3 berada di sini. Okay, dan untuk Y adalah 1.22. So lagi tinggi daripada sini lah, bermaksud kat sini. Okay, so titik sentroid dia adalah di sini. Okay, so dekat sini adalah X. Sini adalah Y. So 1.22 meter. Manakala untuk sini adalah X. So negatif 0.348 meter. Okay, so kalau kita tengok dekat sini adalah ini sahaja jalan kira dia. So selepas kita bagi 4, kita isi table, kemudian kita cari sentroid X dan Y, dan kemudian kita locatekan di mana titik sentroid. Okay, so itu sahaja solution daripada saya untuk example ini, dan nantikan video-video seterusnya daripada saya. So jangan lupa subscribe, like and share untuk dapatkan video-video yang selepas ini. Okay, so alright, bye bye, jumpa lagi.